Alangkah bahagianya si bunga jika disunting sebelum layu tangkai. Oh Tuhan, diriku jangan disia-siakan. Sekarang bulan dan bintang telah menyaksikan kita telah bermadu kasih. Marah pula. Macam zaman dulu kan. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke Heritage Tourism Malaysia YouTube channel. Dalam channel ni kita ada macam-macam cerita tentang warisan budaya Melayu, peninggalan sejarah dan macam-macam lah yang sangat menarik ya, yang kita telah kumpulkan untuk tontonan anda semua dan untuk anda hayati bersama-sama. Semoga semua dapat mempelajari sesuatu daripada Heritage Channel ini. Okey? Tak sabar pula. Oh, Bang Tuah. Bang Tuah pula. Baikkan Bang Tuah ke boleh lah. Silat adalah salah satu seni bela diri Nusantara Melayu yang terkenal di seluruh dunia. Silat juga wujud berpuluh ribu tahun dahulu di tanah Melayu dan Nusantara. Mengikut pandangan guru-guru tua, silat berasal dari kata ilat, elat, elak, silap dan kilas yang kini menggunakan pengamal seni bela diri Melayu sebagai pakar menyelat dalam mengelak serangan dan menggaburi mata lawan. Selain daripada silat syekar dan silat gayung, silat sendiri merupakan salah satu silat yang sering diamalkan oleh masyarakat Melayu. Setiap silat menggunakan gerak jurus dan ilmu aliran yang berbeza. Bagi seni silat sending, ia diperkenalkan oleh Long Mamat dan seterusnya diasaskan oleh Allahyarham Haji Abdul Hamid bin Haji Hamzah dengan nama silatnya dulu Seni Silat Sending Muar. Kerana ketika itu, seni silat sending berpusat di Sungai Mati Muar. Tapi sekarang kita dapat lihat seni silat sending telah berpusat di beberapa buah negeri seperti Selangor dan Pahang. Oleh itu, seni silat sending Muar telah bertukar menjadi seni silat sending Malaysia. Jurus silat ini hanya boleh diturunkan kepada orang yang beragama Islam. Ingin saya katakan di sini, satu daripadanya pendirian Pertubuhan Seni Silat Sending Haji Abdul Hamid Negeri Johor di bawah aliran pengasas tadi tu, aliran Haji Hamid. Jadi yang kami boleh ajar hanya orang Islam saja. Orang yang bukan Islam kami diharamkan untuk mengajarnya. Kira ini memang peraturan lah. Ya, ini yang diamanahkan oleh Datuk Nenek pengasas yang lalu lah. Macam tu. Nama seni silat sending pada asalnya diambil daripada posisi atau kedudukan ketika berdiri, iaitu secara sengit dan menyending. Ini kerana posisi ini sangat stabil dan kukuh ketika menanti atau menyerang dan terlindung daripada diserang pihak lawan. Ada juga yang menyatakan bahawa nama sending berasal dari perkataan senggam dan dinding yang membawa maksud kedudukan yang kukuh, kuat dan rapi. Namun, andaian tersebut hanyalah olahan pendapat generasi yang terkemudian. Seni bela diri silat sending ini dikatakan berasal daripada pelaut-pelaut berketurunan Bugis yang telah bermustatin di tanah Melayu pada ketika itu.
Betul tak silat sending ini datang dari kaum Bugis yang mengamalkan untuk diorang punya self-defense atas kapal? Ya, betul. Almarhum Haji Ahmad Jamjasdi adalah keturunan Bugis. Dan atuk neneknya semua orang Bugis. Gerakan seni silat sending inilah yang mereka amalkan ketika berada di atas kapal. Tujuan mereka mengamal jurus seni silat sending ini adalah bertujuan untuk melindungi diri daripada diserang atau ketika berada dalam peperangan. Dengan mencipta beberapa jenis pukulan yang sebenarnya digunakan hanya sebagai pertahanan diri mereka, secara tak langsung melahirkan sejenis seni mempertahankan diri yang masih diamalkan sehingga kini sebagai salah satu tradisi kita, iaitu seni silat sending. Saya dan juga kru-kru telah berkunjung ke Muar Johor bagi menyaksikan sendiri persembahan seni silat sending yang dipersembahkan oleh Persatuan Seni Silat Sending Haji Hamid. Kedatangan kami telah disambut baik dengan iringan muzik serta persembahan daripada para pesilat. Setiap silat mempunyai alat muzik yang mengiringi pesilat itu sendiri. Penggunaan bunyi-bunyian atau muzik memang sudah wujud sejak zaman dahulu lagi. Muzik digunakan untuk mengiringi latihan, persembahan dan majlis adat istiadat. Ini saya perkenalkan gendang anak yang dimain untuk tari bila tari. Yang ini di gendang ibu untuk mendampingi gendang anak. Ini gong untuk menyelaraskan bunyi dengan ibu dan anak. Ini serunai, mana tadi? Serunai untuk apa tadi? Lagu lah. Serunai untuk lagu lah, untuk tari juga lah. Untuk tari. Gendang ibu dengan gendang anak ni berbeza dari segi bunyi ke? Bunyi. Gendang ni untuk tari dan gendang ni untuk membantu. Oh, gendang anak untuk gendang membantu. anak. Tambahkan bunyi. Kaitan gendang silat dengan silat itu sendiri boleh dikatakan bersilat tanpa gendang, umpama seorang penyanyi yang menyanyikan lagu tanpa iringan muzik. Secara umumnya, dengan iringan gendang silat yang dimainkan oleh kumpulan gendang yang berada di penjuru gelanggang, dapatlah memberikan jiwa atau semangat kepada pesilat supaya memperagakan seni silat dengan lebih baik. Di dalam seni silat sending, kumpulan muziknya terdiri daripada 4 orang, iaitu 2 orang yang akan memukul gendang, gendang ibu dan gendang anak, seorang akan meniup serunai dan seorang lagi yang akan memalu gong. Terdapat 3 irama atau rentak asas yang dimainkan semasa mengiringi persembahan seni silat sending, iaitu gendang rentak inai, gendang rentak pahlawan dan gendang rentak sendayung. Tidak dinafikan bahawa dalam menuntut sesebuah ilmu, kita pasti akan menghadapi cabaran. Begitu juga dengan mempelajari silat sending. Ia datang dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Pihak kami telah menemubual jurulatih dan pakar silat sending bagi lebih memahami dan mengetahui cabaran yang mereka hadapi dalam mempelajari dan mengekalkan warisan seni silat sending di Malaysia. Cabaran terbesar yang dihadapi oleh pakar dan jurulatih silat sending ialah diri mereka sendiri. Mereka harus menilai sejauh mana tahap keikhlasan mereka dalam mempelajari sesuatu dan tahap kesabaran dalam menuntut ilmu silat. Cabarannya banyak. Yang paling signifikan pada Cikgu Hanafiah? Dia berbalik pada diri kita.
kita perlu ada keikhlasan dan kesabaran. Banyak perkara yang kita hadapi. Kita belajar silat ni, pertamanya bukanlah kita nak bergaduh dengan orang. Betul, hanya untuk mempertahankan diri. Kalau terpaksa mempertahankan diri. Dan yang keduanya, kita nak mewarisi budaya orang Melayu. Selain itu, kritikan negatif dan stigma masyarakat merupakan salah satu cabaran yang boleh mematahkan semangat seseorang dalam mempelajari ilmu silat. Orang luar akan memberikan kritikan dan menyoal mengapakah kita harus mempelajari ilmu silat untuk mempertahankan diri. Sedangkan pada zaman moden ini, kita sudah mempunyai senjata moden seperti pistol. Bila kita berhadapan dengan orang ramai, yang pertama ni daripada situlah akan lahir akhlak, adab, akhlak yang baik. Jadi seperti biasalah yang kita dengar, zaman sekarang orang dah guna pistol, sayangnya siapa nak bagi kita pistol? Jadi di situlah kita belajar macam mana menerima cakap orang tu, walaupun cakap negatif kan. Tapi di situlah sambil macam tadi kata klise, suka dengan tak suka kan, tak apalah kan. Setidak-tidaknya saya tahu budaya orang Melayu. Betul. Silat ini tidak jauh daripada agama. Itu adalah pandangan daripada satu pihak. Mari kita dengarkan daripada lagi seorang jurulatih tentang cabaran yang dihadapi beliau. Antara cabaran dalam seni silat sending ini ialah tahap senioriti dan umur. Jurulatih kerap menerima pelajar yang lebih tua daripada mereka. Dan di sini pentingnya dalam mencari keseimbangan dan garis panduan untuk bergaul dan melatih pelajar yang lebih tua dan pelajar yang jauh lebih muda. Sahabat pelatih saya, ada yang lebih tua daripada saya. Ada yang lagi muda daripada saya. Jadi kita kena ada satu garis panduan yang kata kita kena ada seimbang. Tak terlampau budak-budak, tak terlampau orang tua. Seterusnya, kami telah bertanyakan pendapat Tok Guru atau pakar sending tentang potensi silat sending sebagai satu tarikan pelancongan. Berdasarkan Cikgu Tarmizi, silat sending Malaysia ada terlibat dalam program silang budaya bersama silat di Pulau Penyengat, Indonesia. Jadi dalam silang budaya tadi, kami telah bertukar-tukar budaya lah setempat dengan budaya kami di sini. Kami dijemput daripada bapak kota di sana, datang ke Riau, buat persembahan di tempat mereka, mempamerkan apa identiti silat Melayu tadi yang boleh dipelajari anak-anak tempatan. Kira mereka pun tunjuk seni silat mereka juga. Dan juga budaya mereka di sana lebih kepada pantun, sloka, gurindam. Betul. Silat merupakan seni mempertahankan diri yang tersebar luas di Nusantara sejak berabad yang lalu. Namun, pada zaman moden ini, warisan seni silat Melayu semakin hilang ditelan zaman. Tak nak hilangkan budaya. Budaya Melayu Islam ini unik. Kita tidak dapat mengkajinya dengan habis-habisnya. Untuk mengekalkan warisan kita ni, tanamkanlah sifat ikhlas dalam kita menuntut ilmu. Kita kena jaga macam mana wawakan kita, pribadi kita. Diri selalu katakan silat ni tak ke mana belajar. Stigma ni tak betul. Dulu silat digunakan untuk mempertahankan diri. Tapi pada saya sekarang silat digunakan lebih kepada mencerna minda, cergaskan badan, cerdaskan minda, dan juga membuatkan kita punya skill pemikiran secara teknikal lebih meluas. Silang budaya sesama negara sedikit sebanyak telah memperluas dan memperkenalkan lagi tentang kewujudan silat sending di mata dunia. Hal ini sekaligus dapat menarik minat orang ramai serta melihatkan silat sending sebagai satu tarikan pelancongan. Pada zaman teknologi kini,
Ramai generasi-generasi muda kian lupa, malah ada yang langsung tidak mengetahui akan warisan-warisan tradisi Melayu. Persoalannya, wajarkah tradisi ini terus diperkenalkan kepada generasi muda atau dibiarkan dan hanya fokus pada matlamat masa hadapan? For me personally, it's very wajar, sangat wajar bagi anak-anak muda tahu dan cuba mempraktikkan benda ni dan cerita. It's a storytelling also is very important. Kita cerita kepada anak cucu kita what it is about, and then kita simpan warisan tu. Kita tahu macam mana nak praktikkan dia. Seni silat sending sememangnya merupakan salah satu produk pelancongan dan warisan tradisional yang wajar kita kekalkan supaya ia tidak terus ditelatik zaman. Baiklah, kita dah sampai di hujung segmen. Saya harap video ini dapat memberikan anda lebih banyak pengetahuan tentang seni silat sending. Terima kasih kepada Cikgu Hanafiah Hamad dan Cikgu Tarmizi Yunus kerana kita sama-sama dapat berkongsi ilmu mengenai silat ini. Tak lupa juga kepada Puan Azwi Ahsan, Heritage Tourism Malaysia Channel, dan kami memohon maaf sekiranya tersalah kata sepanjang video ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bulan dan bintang Menyaksikan kita bermadu kasih. ini sinetron. Baru Minta maaf. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kerana menanya soalan saya. Alhamdulillah. Kerana menjawab soalan saya. Kerana menjawab soalan saya. Pantanglah semana berbalik belakang. Ya betul. Nampak garang. Okay, last ni betul-betul last ni. Okay? Dah. Sending!